Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Dia kita dapat bersua sekali lagi, walaupun kita tidak dapat bersemuka secara berdepan, tapi alhamdulillah kita dapat bersua walaupun di alam maya, insya-Allah. Okey, semua pelajar Ustaz Araf kita semuanya dalam keadaan sihat. Okey, semua pelajar buka buku sirah Kafar tahun 3, muka surat 28, Mukjizat Nabi Muhammad. Tengok muka surat 29, pengertian mukjizat. Perkataan mukjizat berasal dari perkataan ajaza. Perkataan mukjizat ajaza. Asal dia datang dari perkataan ajaza yang bererti lemah, lemah. Maka pengertian mukjizat dari segi bahasa bermaksud yang melemahkan. Pengertian mukjizat dari segi bahasa apa dia? Melemahkan. Okey, kita tengok itu dari segi istilah. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah apa pula? Dari segi istilah pula, mukjizat bermaksud perkara luar biasa. Mukjizat dari segi istilah adalah perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya sahaja, tak ada kepada orang lain. Mukjizat hanya kepada nabi dan rasul. Dia bukan macam karamah. Karamah hanya untuk dianugerah oleh Allah juga karamah ni, tapi diberikan kepada para wali, para wali Allah. Itu dia panggil karamah. Dia berbeza dengan mukjizat. Mukjizat ni perkara yang sangat luar biasa yang berlaku kepada nabi dan rasulnya sahaja. Tapi kena ingat, setiap mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul berbeza, tak sama. Macam mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa apa dia? Tahu? Pandai. Mukjizat Nabi Musa, tongkat dia tu dia boleh belah laut. Bukan setakat belah laut. Belah laut jadi 12 lorong. Setiap lorong ada tingkat-tingkat yang boleh kita tengok sebelah orang sebelah. Begitu juga tongkat dia, baling dia kena jadi ular. Makan Nabi ular tukang sihir Raja Fir'aun. Begitu juga Nabi kita. Apa mukjizat Nabi kita? Tak ingat macam mana ni kata cinta dekat Nabi. Okay, mukjizat Nabi Muhammad adalah air keluar dari celah jari. Air boleh keluar dari celah jari. Nanti kita akan belajar. Bulan terbelah dua. Special bulan terbelah dua. Nanti kita akan belajar. Di unit yang lain. Selepas inilah sekarang kita akan membicarakan tentang pengertian mukjizat. Apalagi mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, Al-Quranul Karim yang kita baca hari-hari. Itu mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad. Dan mukjizat satu lagi apa? Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukjizat dia tak sama, berbeza. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati summa ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Surah Al-Baqarah ayat 92. Ini dalil nakli. Dalil nakli
berkaitan dengan mukjizat. Bermaksud, sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti kebenaran. Apa bukti dia? Dia bawa mukjizat dia. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan. Tapi kamu jadikan anak sapi, anak lembu sebagai sembahan. Sesudah kepergian Nabi Musa. Dan sebenarnya kamu adalah orang yang zalim. Tengok. Kita tengok yang bawah tu, tujuan dikurniakan mukjizat. Kenapa Allah kurniakan mukjizat? Saya apa? Suka-suka apa? Nak bagi Nabi ni hebat ke? Seorang yang utusan dia tu seorang yang hebat ke? Kita tengok sebab apa Allah turunkan mukjizat. Allah menganugerahkan mukjizat kepada para nabi dan rasul adalah untuk menyokong hujah para nabi dan rasul. Ada tak kalau ustaz kata aku adalah seorang rasul, aku adalah utusan Allah. Kita kata saja tapi tak ada bukti, tak ada hujah yang menyokong kita punya percakapan. Maka dikurniakan mukjizat macam Nabi Saleh. Nabi Saleh, umat dia kata tunjukkan mukjizat. Apa nak? Keluarkan pada batu tu unta. Maka Nabi Saleh minta dekat Allah, maka dengan izin Allah batu tu terbelah, keluar seekor unta betina. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dicabar oleh kaum musyrikin supaya dibelah bulan. Maka dia minta ke Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta mohon ke Allah. Maka dia kata apa dekat kaum musyrikin, datang malam pagi mana ada bulan. Bila malam berkumpul, terus saja Ustaz reka. Bila malam mereka berkumpul, maka Nabi pun belah bulan dengan izin Allah. Nanti cerita detail kita akan belajar nanti sebentar dalam episod yang akan datang. Bagi semangat sikit nak tengok. Okey. Yang kedua, membuktikan kebenaran ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dan yang ketiga, mematikan hujah orang kafir yang menentang para nabi dan rasul. Macam Nabi Musa alaihissalam, dia telah dicabar, maka dipanggil semua tukang-tukang sihir Firaun untuk lawan dengan Nabi Musa alaihissalam. Tengok siapa paling hebat. Tuhan kau atau Tuhan atau Firaun. Sebab Firaun dia hebat. Syaitan pun takut kat dia. Sebab apa? Sebab dia seorang yang mengaku dia Tuhan, sedangkan syaitan iblis tak pernah mengaku diri dia Tuhan. Maka bila kumpul, semua pakat lepak tongkat dia jadi ular. Nabi Musa terkejut, mengundur ke belakang. Lepas tu datang firman Allah SWT datang. Allah kata, wahai Musa, jangan kamu takut. Di tangan kamu tu ada tongkat, lemparkan tongkat kamu. Maka Nabi Musa lempar tongkat dia, jadi ular yang paling besar, makan habis semua ular-ular Firaun, ular-ular tukang sihir Firaun. Akhirnya yang menyebabkan semua tukang sihir Firaun ni memeluk Islam. Sebab apa? Sebab mereka pernah belajar, mereka tahu kitab sebelum Nabi Musa. Dalam kitab tu ada beritahu akan kejadian seperti ini. Semua tukang sihir dia masuk Islam. Firaun marah, murka. Terus dia tangkap semua tukang sihir dia, dipenjara dan dibunuh. Okey, kita tengok muka surat 30. Muka surat 30. Ciri-ciri mukjizat. Kita kena tahu ciri-ciri mukjizat itu macam mana. Kejadian luar biasa yang tidak dapat dicapai dengan akal. Satu perkara mukjizat yang kita tak boleh nak fikir. Macam mana Nabi pergi Isra dan Mi'raj dalam masa satu malam saja. Dia pada Mekah pergi ke Palestin, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Pada Masjidil Aqsa naik pula ke langit, sampai langit pertama, sampai langit ketujuh, terus ke Sidratul Muntaha, dibawa melawat neraka, melawat syurga, kemudian patah balik patah balik ke Mekah, patah balik ke Baitul Maqdis. Pada Baitul Maqdis barulah pulang balik ke Mekah dalam masa satu malam. Tak
capai tak boleh nak fikir. Macam mana? Logik tak? Kita tak boleh nak berfikir. Itu perkara luar biasa. Terjadi tanpa ada unsur paksaan atau disengajakan. Hanya berlaku kepada Nabi dan Rasul untuk melemahkan hujah orang kafir. Ini ciri-ciri mukjizat. Okey, kita tengok bahagian mukjizat. Mukjizat ni dia terbahagi kepada dua. Kalau kita tengok dalam buku sirah ni, mukjizat terbahagi kepada dua. Pertama, mukjizat apa? Mukjizat hasi, mukjizat yang dapat dilihat dengan mata. Mukjizat hasi, mukjizat yang dapat dilihat dengan mata kita. Sahabat-sahabat semua dapat menyaksikan kejadian tersebut. Orang ramai semua dapat menyaksikan kejadian tersebut. Itu dipanggil mukjizat hasi. Dan satu lagi mukjizat dipanggil mukjizat maknawi, mukjizat yang tak dapat dilihat dengan mata. Seperti apa mukjizat maknawi? Seperti Al-Quran. Orang tak dapat nak lihat macam mana kehebatannya mukjizat Al-Quran. Sedangkan Allah beritahu dalam Al-Quran, Al-Quran ini sebagai penyembuh. Satu mukjizat yang kekal sehingga ke hari ini, iaitu mukjizat Al-Quran. Yang kedua, mukjizat maknawi apa dia? Mukjizat yang tak dapat dilihat dengan mata, Isra dan Mi'raj. Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj hanya Nabi sahaja yang berlaku atas dia. Orang lain tak ada tengok. Kalau mukjizat hasi, apa contoh mukjizat yang dapat dilihat dengan mata? Bulan terbelah dua, air keluar dari celah jari Nabi. Apa lagi? Melambatkan matahari terbenam. Ada satu peristiwa, nanti kita akan belajar selepas ni. Nabi dapat melambatkan matahari terbenam. Lepas perkara Isra dan Mi'raj, dia balik tu, kita nak bagi seronok sikit, kita bagi sikit iklan sikit. Nabi tu, masa Nabi balik Isra dan Mi'raj, Nabi bagi tahu dia pergi Isra dan Mi'raj, dia tak percaya. Maka terjadinya lambat matahari, lambat terbenam. Nanti kita akan belajar. Tunggu. Okey. Sekilas info. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan mukjizat sebagai ayat, bayyinati, burhani, yang berarti keterangan atau bukti yang jelas. Okey. Sekian dulu daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan bersambung InsyaAllah di minggu depan InsyaAllah. Sekian dulu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.